Tajuk dia, tajuk besar dia Kitabul Jami'. Jami' ni mana pelengkap. Mana lengkap sampailah akhir kitab, ya. Sampai akhir kitab lah. Itu dikatakan Jami'. Dalam bab ini, tajuk-tajuk dalam bab ini iaitu Babul Mudabbar, Babul Mudabbari, Wal Mukatabat, Wal Mukatabi, Wal Mukatabi, Wa Ummil Waladi. Ada 3 tu. Pertama, Mudabbar. Kedua, Mukatab. Ketiga, Ummil Walad. Baik. Boleh catatkan nota atau pengertian. Mudabbar ialah hamba yang mendapat janji dari tuannya untuk dimerdekakannya setelah tuannya meninggal. Ini mudabbar. Mukatab, nombor 2, mukatab ialah hamba yang diberikan janji oleh tuannya untuk merdeka apabila dia bersedia menebus dirinya dalam masa tertentu. Baik, saya ulang. Mudabbar ni ialah hamba ni sudah mendapat janji dari tuannya. Kalau aku mati, engkau akan merdeka. Selagi aku hidup, engkau adalah hamba-Ku. Ini disebut mudabbar. Kalau mukatab ni, hamba ni diberi janji, engkau kalau nak merdeka, engkau boleh tak tebus dirimu, bayar kepadaku sekian-sekian dirham. Kalau engkau boleh bayar kepadaku sekian dirham, engkau boleh merdeka. Maknanya hamba ni kena menebus dirinya untuk jadi merdeka. Ini perjanjian dia dengan tuannya. Ini dikatakan mukatab. Satu lagi, nombor 3, Ummul Walad. Ummul Walad ialah perempuan yang melahirkan anak majikan atau tuannya. Ini adalah Ummul Walad. Ummu tu kita ringkaskan, ummu tu ibu, walad tu anak. Jadi hamba ni mendapat anak daripada tuannya atau majikannya. Dia dapat anak. Anak ni merdeka, tapi ibunya tetap hamba.
selagi tidak dimerdekakan. Itu namanya ummul walad, ibu anak. Ya. Okey, sekarang ni boleh baca hadis 1459. Minta seorang baca yang clear lah, ya. Yang suara dia terang. Silakan siapa-siapa nak dengar. Okey, dari Jabir. Padahal tidak ada baginya Ya. Okey. Okey. Kita catatkan dulu hadis 1459. Hadis sah. Matan mudabbar, matan dia mudabbar yang keliru harus diubah. Hukum wajib. Jadi kalau ikutkan mudabbar ni, hamba yang mendapat janji dari tuannya, bila merdeka dia akan jadi, bila tuannya merdeka, bila tuannya meninggal dia pun merdeka. Ya. Tapi di sini ya dikatakan sebagai keliru. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya tuan ini tidak punya harta melainkan hamba ini. Jadi macam mana kisahnya? Ya, maksudnya seorang majikan menjanjikan kepada hambanya untuk dimerdekakan sepeninggalan majikannya. Maknanya majikan tu dah sepeninggalan tu maknanya bila majikannya meninggal. Tetapi ternyata majikannya itu tidak mempunyai harta selain daripada hamba itu. Itulah harta dia. Ya. Hamba pun harta juga. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita itu sampai kepada Rasul, maka Rasulullah SAW membatalkan niat majikan tersebut dan menjualkan hamba tersebut dengan harga 800 dirham. Ya. Dirham ni perak lah. Kalau dinar, itu emas. Ya. Wang hasil penjualan hamba itu kemudian diberikan kepada majikannya, seraya Nabi bersabda kepadanya, bayarlah hutang kamu. Jadi si majikan ni punya hutang. Ya. Sebab ternyata majikan tersebut mempunyai hutang kepada orang lain yang wajib dibayar lebih dulu daripada memberi sedekah kepada hambanya dengan memberi kemerdekaan setelah ia meninggal. Artinya, ya, majikan ini dia tidak punya hamba lah. Sebab hamba tu sudah dijual dan orang lain dah beli. Kemudian ya, daripada duit jualan tadi, majikan ni pun
ia dapatlah melunaskan hutangnya. Itu lebih penting ya daripada dia menjanjikan untuk hamba itu merdeka. Itu ceritanya. Okey, kita sambung lagi 1460. Orang yang sama baca pun tak apa ya Zahra, sebab suara tu terang jadi yang lain boleh dapat semak. Okey. Ya. 1460 catatkan hadis sah. Mukatab, matan mukatab yang belum habis melunaskan penebusan dirinya tetap menjadi hamba. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Semak semula. Hadis yang dibaca tadi. Al-mukatabu abdun ma baqiya alaihi min mukatabati dirham. Mukatab itu ia adalah seorang hamba selama berbaki harga mukatabnya walaupun 1 dirham. Kan mukatab ni yang tadi sudah istilah dah ditulis istilahnya iaitu hamba yang dijanjikan oleh tuannya, kalau kau boleh tebus dirimu dengan harga sekian-sekian, bayar kepadaku, maka engkau merdeka. Maka si hamba ni membayarnya dengan cara beransur-ansur kepada tuannya. Hamba ni maknanya dia boleh diizinkan untuk mencari duit luar. Bukan hanya duduk dalam rumah, tapi diizinkan untuk cari duit luar untuk menebus dirinya. Maka dia pun ansur-ansur lah. Walaupun tinggal 1 dirham belum habis, dia masih tetap hamba. Itu maksudnya. Sampailah habis tunai, baru merdeka. Ini yang dimasukkan dalam hadis ini. Itu disebut hamba mukatab. Okey, kita boleh sambung lagi. Hadis 1461. Okey, Zara teruskan. Ya, baik. Hadis 1461. Hadis sah. Catatkan matannya. Mukatab apabila mempunyai wang yang cukup
untuk menebus dirinya, maka di waktu itu ia dianggap merdeka. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya mas mula. Seorang mukatab jika sudah mengumpulkan wang yang seluruhnya kepada majikannya, maka kalau ia tidak perempuan mana? Maksudnya, kalau seandainya perempuan ini, hamba ini, dia dah mempunyai kewangan yang cukup diberikan kepada tuannya, sahlah dia merdeka. Sebab itulah perjanjiannya. Ya. Sama ada dia membayar secara beransur-ansur ataupun sekaligus dibayar. Contohnya, dia kumpulkan dengan diam-diam, dia kumpulkan, ya, sampai satu masa dia pun bayar tunai terus kepada tuannya. Artinya itu dah cukup sah, dia merdeka. Sebab itulah perjanjiannya, ya. Jadi bila dia merdeka, bila dia merdeka, maka dia kena berhijab dengan tuannya. Maknanya dia dah kena menutup aurat dengan tuannya dan orang yang bukan mahram. Sebab dia sudah merdeka. Itu bezanya. Semasa hamba dia boleh membuka aurat, di hadapan tuannya. Tetapi setelah merdeka, dia kena berhijab. Itu maknanya. Menutup aurat lah maksudnya. Okey, hadis 1462. Kita teruskan lagi. Silakan. Siapa nak baca? Ya, okey, silakan. Ya. 1462 hadis sah. Matan, diat untuk mukatab. Diat untuk mukatab di bagian yang sudah merdeka adalah menurut diat orang merdeka.
Nokta. Sambung lagi. Diat untuk mukatab di bagian yang belum dimerdekakan adalah seperti diat perhambaan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, dalam segi hukum dalam segi hukum pula, kalau dia dah merdeka, kalau dia buat kesalahan, dendanya sama dengan orang lain yang merdeka. Tapi kalau waktu dia hamba, dia buat kesalahan, diatnya atau bayar kesalahannya secara hamba. Kalau misal kata orang merdeka 80, dia 40. Macam itulah. Dia punya beza. Tapi setelah hamba ni merdeka, dia kena maklum bahawa dia punya dendanya setaraf orang merdeka juga. Bukan setaraf hamba dahulu. Itu yang dimaksudkan di sini. Okey, kita teruskan hadis yang ke-1463. Siapa nak baca? Silakan. Kalau ingin nak membaca, silakan. Dari Amru. Siapa? Teruskan. Ajak Faridah tadi. Teruskan. Dari Amru. Okey, kita teruskan. Hadis 1463. Hadis sah. Matan. Harta-harta Nabi sesudah wafatnya tidak boleh dijadikan barang warisan, tetapi dijadikan harta sedekah. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Di sini
dapat kita tahu berkaitan dengan pusaka Nabi. Ya. Ini ya, diterangkan katanya Ammar bin Harith, saudara lelaki Juwairiyah, ya, Ummul Mukminin. Ya, maknanya saudara lelaki daripada isteri Nabi. Dia ceritakan katanya Rasulullah SAW pada saat meninggalnya tidak mewariskan 1 dirham sekalipun dan tidak pula 1 dinar. Juga tidak ada seorang hamba, baik lelaki ataupun perempuan. Tidak ada sesuatu yang diwariskan kecuali bagal. Bagal ni keldai. Ya. Katanya bagal baida. Bagal putih, berkulit putih. Bagal berbulu putih. Macam tu. Ya. Dan juga silah, senjatanya. Wa ardon, dan juga katanya tanah. Ada sedikit tanah di perkarangan. Bukan estate ya. Tanah yang di perkarangan. Yang katanya kemudian baginda jadikan sebagai wakaf. Sebagai wakaf. Ini nak menunjukkan bahawa seorang pemimpin besar, Nabi juga kalau dikatakan presiden dalam satu negara, dia juga presiden. Atau Perdana Menteri, dia juga adalah Perdana Menteri. Dan dia juga sebagai pemimpin umat, iaitu seorang Nabi dan Rasul. Tugasnya lebih besar daripada seorang Perdana Menteri. Jadi, mengenai tentang keduniaan, ya, Nabi tanggung bebanan, tanggungjawab menguruskan duniawi, dan mengenai ukhrawi atau akhirat juga, Nabi bertanggungjawab dan memikul tugas-tugas itu. Ya, bukan kecil. Ya, satu tugas yang berat. Dipimpin oleh Nabi, ditanggung oleh Nabi. Ya, mana kekayaan dia? Ya, kekayaan ketika mati. Ya. Jadi ini satu contoh. Ya, seorang pemimpin, dia tidak jenis songlap duit rakyat. Ya. Tidak mengambil kesempatan untuk songlap duit rakyat. Jadi inilah contoh, ya, yang diterangkan dalam hadis ini. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Tak ada. Tak tinggalkan estate pun, tidak tinggalkan rumah sewa yang banyak, ya, ataupun kebun yang luas. Ya, tak ada. Ya. Itu sebagai bukti, ya, macam mana dia seorang Rasul yang tidak mementingkan diri sendiri dan keluarga, tapi ya, dia pikirkan tentang umat. Ya. Ini ya, bukti. Ini dalam hadis Bukhari ini satu bukti yang jelas, ya. Harta yang ditinggalkan oleh Rasul. Nak diberitahu saya lagi bahawa harta peninggalan seorang Nabi seperti Nabi SAW ini tidak dapat diwarisi
oleh keluarganya, tetapi ia menjadi harta sedekah bagi umat. Tidak boleh nak diwarisi. Ini harta seorang nabi. Ya. Baik, ya. Faham rasanya? Kita sambung hadis 1464. Siapa nak baca? Orang yang sama pun tak apa baca, yang lain boleh semak. Ya. Silakan. Suara tak clear, Zalia. Zalia tak clear. Okay. Baik, kita catatkan dulu hadis 1464. Hadis boleh dipakai matan Ummul walad jadi merdeka apabila tuannya meninggal. Bracket. Lihat hadis 810. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Ini disebut yang disebut Ummul walad tadi. Ya. Ibu anak. Ibu anak tadi. Hamba, apa maksudnya di sini? Yaitu seorang hamba yang pernah digauli oleh tuannya sehingga melahirkan anak dari tuannya itu. Maka setelah tuannya meninggal, maka hamba perempuan tersebut dengan sendirinya merdeka. Dia tak payah janji. Dia tak payah berjanji. Ya. Tuannya meninggal je, dia pun merdeka. Memang anak tu dah merdeka, yang dilahirkan tu anak tu merdeka, dia bukan mana dia sebagai hamba, tak. Anak yang dilahirkan tu merdeka tapi ibunya masih hamba. Itu yang dikhawatiri. Ya, anak memperhambakan ibunya. Ibunya memang hamba tapi diperhambakan lagi. Si anak ini tidak ada hormat kepada si ibunya, ya, bahkan ibunya mungkin disepak terajang macam mana, ya, layanan kepada hamba. Sombong, ya, si anak ini melayan ibunya. Ini, ya, yang dikatakan Ummul walad, ya. Salah satu akhir zaman pun diceritakan oleh Nabi bila ibu melahirkan tuannya. Maknanya si ibu melahirkan anak ni memperhambakan ibunya.
Itu namanya ibu melahirkan tuannya. Itu faham ya. 810 tu maknanya lihat hadis 810 tu hadis yang dah berlalu yang menerangkan tentang kisah Ummul Walad ni. Dia jadi merdeka. Dia tak payah janji ya. Otomatik dia jadi merdeka. Ya. Lagi hadis 1465. Siapa nak baca? Silakan. Yang suara clear lah ya. Ada tak clear tak? Yang lain tak dapat nak semak. Suara yang boleh clear. Cikgu Mariam tu ada tak Cikgu Mariam tu? Terang tak? Dengar tak? Tak apa, teruskan lah Haji Azhara. Boleh baca, teruskan. Ya. Catatkan ya. Hadis 1465. Hadis sah. Matan. Dianjurkan tuan atau siapa saja menolong hamba mukatab hukum lil irsyad selalu ada tulis kan, lam alif hamzah ro, lam alif hamzah ro, shim alif dal, lil irsyad. Untuk pimpinan. Maksudnya daripada hadis yang dibaca tadi, seorang yang membantu prajurit untuk terus melakukan perjuangan di jalan Allah, atau membantu seorang yang terbelit hutang dan dalam kesulitan menjelaskan hutangnya, atau seorang hamba yang mengikat janji dengan tuannya untuk menebus dirinya, maka balasan yang akan diterimanya ialah perlindungan dari Allah kelak pada hari kiamat, ya. Yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Sebab di mahsyar ni, ya, keadaannya adalah lapang dengan matahari yang menyinari. Bayangkanlah, di tempat yang lapang tidak ada satu naungan. Macam kita, ya, seolah di tengah padang pasir, ya, ataupun di tengah-tengah highway, tak ada perlindungan.
Jadi pada masa itu, di mahsyar itu, tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripada Allah. Inilah manusia-manusia yang akan mendapat perlindungan. Ya, saya ulang kembali, yaitu ya, orang yang membantu mujahid ya, di jalan Allah. Kedua, orang yang terbelit hutangnya dalam kesulitan untuk menjelaskannya, mana dia bantu. Ketiga, seorang hamba mukatab. Contohnya, tuannya, dia kata kepada mukatab ni, kepada hambanya, kalau kau nak merdeka, bayar 300 dirham kepadaku. Maka si hamba ini, dia mintalah tolong dengan orang-orang yang dia kenal atau tidak kenal, ya, untuk memerdekakan dirinya. Maka ada seorang yang dermawan, dia pun tolong. Ya, maka dibayarkanlah ya, kepada tuannya 300 dirham. Lalu hamba ini pun merdeka. Merdeka ni bukan mesti jadi milik dia. Dia tolong saja memerdekakan. Itu kira sedekah. Sebab dia bukan beli. Dia bukan beli hamba tu kepada tuannya. Dia hanya tolong memerdekakan. Tapi kelebihan orang yang menolong ni pula pada syariatnya, iaitu kalau hamba ni meninggal, harta tu milik orang yang membantu untuk memerdekakan. Milik. Contohnya hamba ni dah merdeka, dia pandai pula ya, buat harta. Dan dia tidak ada punya waris. Lalu ya, dia meninggal. Harta tadi ya, otomatik balik kepada orang yang menolong merdekakan tadi. Itu dikatakan mukatab. Ya. Hamba mukatab. Jadi ya, harta tu balik kepada orang yang memerdekakan. Tapi orang yang memerdekakan itu tidak ada hak dia memiliki. Engkau hak aku. Tak boleh. Ya. Sebab dia bukan hamba, dia sudah merdeka. Baik, habis ya bab tadi. Sekarang kita masuk satu bab ya, bab kelengkapan lagi, iaitu bab Kitabul Adabi ya. Kitab ini disebut Kitabul Jami'. Kitab Jami' ni maknanya kelengkapan lah ya. Kitabul Jami'i maknanya kitab kelengkapan. Mana dengan tajuk ni sampai habis, lengkaplah kitab ni, habislah. Mana pelajaran Bulughul Maram tu akan habislah. Sudah masuk Kitabul Jami' ni, dah melengkapi ya. Jadi Kitabul Jami' ni lebih kepada banyak bab-bab yang berkaitan dengan ya, adab ya. Baik, sekarang kita masuk tajuk dia Kitabul Adabi. Kitabul Adabi. Kitab adab. Kitabul pula. Babul, sorry. Terbaca lah yang atas tu. Babul Adabi. Bab adab. Yang kita sebut adab ni bahasa Arab. Ya. Ataupun kadang disebut Kitabul Akhlak. Kitab akhlak. Akhlak pun bahasa Arab. Adab pun bahasa Arab. Ya. Dah jadi di Melayu sasikan. Kau ni cakap tak ada adab langsung lah. Kita pun nak sebut adab. Ya. Kau ni cakap tak ada adab. Ya.
Jadi adab tu dah jadi bahasa Melayu dah. Kita ambil daripada bahasa Arab. Maknanya budi pekerti boleh, perangai boleh, ya. Budi pekerti, perangai, itu makna adab lah. Baik, kita mulakan sedikit, akan datang kita sambung balik. Kita baca hadis yang ke-1466. Okey, silakan siapa nak baca. Jazarah boleh? Sambung 1466. Nanti saya buka dulu. Okey. Belum buka. Okey. Dari Abi Hurairah dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila dia undangmu, hendaklah kamu benarkan. Dan apabila dia minta dia bersih, lalu berkata, Ya. Okey, kita catatkan hadis 1466. Hadis sah. Matan di matan ni ada sampai F ya, A B C D E F. Jadi bawa ke bawah lah. A dulu. A dianjurkan memberi salam. Dalam bracket sunnah. Dalam bracket tu dah kira hukum tu. Ya. Sunnah. B. Mendatangi undangan. Dalam bracket wajib kalau yang halal. Itu kira hukum tu, yang dalam bracket tu. C. Memberi nasihat. Dalam bracket wajib kalau ada yang minta. D. Tasmid. Tasmid. T-A-S-Y-M-I-T. Tasmid. Ta, shin, mim, yata, tasmid. Koma, iaitu menjawab orang bersin. Bracket wajib. I. Melawat orang sakit. Dalam bracket fardu kifayah. F. Mengiringi jenazah. Dalam bracket fardu kifayah. Itu dia hukum dia. Kemudian hukum last kali ya, F dah habis. Hukum sebagai satu ketentuan.
Biar semak semula. Hadis yang 1466 ini diterangkan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim ke atas muslim ada 6. Iza lakitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu akannya, maka beri salamlah ke atasnya. Maknanya kalau kita berjumpa ya sesama muslim, ya, bagilah salam. Perkenalan tu dimulakan dengan salam. Ya. Itu mana hak muslim ke atas muslim. Tapi hukum ini adalah sunnah, bukan sunat. Sunnah tu sunat, ya. Kemudian yang kedua, iza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila ia mengajak atau mengundangmu, maka perkenankanlah undangannya. Ini maknanya dalam segi hukum, kalau undangan itu undangan haram, undangan maksiat, itu tak payahlah. Kalau undangan yang halal, mana perkenankanlah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa izas tansahaka fansahhu. Dan apabila ia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Dalam keadaan dia buntu, dalam keadaan dia bersedih, ya, dia mohon kita nasihatkan, dia minta nasihat kepada kita, bagilah nasihat. Mudah-mudahan nasihat kita yang spontan kita beri kepadanya memberi manfaat buatnya dan dapat menenangkan kegelisahannya. Ya. Ini maknanya kalau diminta nasihat. Ini wajib. Ya, kalau diminta wajib. Ya. Kalau dia tak minta, ya tak wajib. Tapi kalau kita nasihatkan dia tu lebih baiklah. Macam tu. Ya. Yang ke berapa ini? Yang keempat. Ya. Yang keempat, wa iza atasa fahamidallah. Dan apabila bersin, saudara kita bersin, tapi fahamidallah, dia memuji Allah, disebut alhamdulillah. Fasammithu, maka doakanlah dia. Ini bila bersin, ya. Orang menyebut alhamdulillah, kita yang dengar ni yang jadi wajib. Wajib mendoakannya, yarhamukallah. Ya. Kita doakan dia, yarhamukallah. Ya. Tapi syaratnya yang bersin tu mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersin tu diam je, dia bersin diam je, kita tak wajib menyambut. Ya, yarhamukallah. Ya. Tapi kalau dia alhamdulillah, dia tengah dah bersin, dia sebut alhamdulillah. Kita yang di sebelahnya, kita sebut yarhamukallah. Yarhamu itu maknanya semoga Allah merahmati. Ya, yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Jangan terbalik pula Allah yarham. Ya. Allah yarham pula. Ya. Jadi yarhamukallah, ya. Tapi kalau yang bersin tu kalau yang bersin tu boleh menjawab lagi baiklah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, maknanya dia boleh jawab lagi baiklah. Ya. Tapi kalau dia tak jawab, itu dah memadai. Ya. InsyaAllah kita akan jumpa nanti dia punya sambutan-sambutan. Dalam kitab Kalimah Thayyib pun dah ada dah diterangkan tentang bersin. Ya. Itu maknanya kalau orang tu bersin, kita wajib mendoakan dia, tapi syaratnya dia baca alhamdulillah. Yang kelima, wa iza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit, maka ziarahilah dia. Ya, kalau dia sakit, kita ziarahi dia. Ya, itu di antara hak
Ya, hak orang muslim itu fardu kifayah. Fardu kifayah ni maknanya kalau sebahagian ada yang menziarah itu maknanya tidaklah berdosa. Kalau tak ada orang ziarah, kita ziarahlah. Ya. Kita lapang ziarahlah. Ya. Kemudian wa iza mata, yang keenam, wa iza mata fadba'hu. Dan apabila dia mati, maka iringilah dia. Mana iringi tu, iringi jenazah tu ke kuburnya. Ya. Jadi itu adalah hak muslim ala muslim ada 6. Ini memang berlakulah dalam masyarakat. Ya, jadi ya, hak-hak ini ya hendaklah diambil tahulah, ambil pengertian. Itu adalah hak muslim ke atas muslim. Itu saja untuk pelajaran hadis hari ini. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi bab kelengkapan ataupun kitabul jamin insyaAllah.